Assalamualaikum. Hai. Jom belajar MX dengan Teacher Jess. Okey, video ini Teacher Jess nak share soalan pengetacaraan linear. Okey, so kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan linear programming ya. Okey, contoh kat sini. Okay, so two types of watch are manufactured in a factory. So watch X takes 30 minutes to assemble and 50 minutes to polish. Which Y takes 20 minutes to assemble and 50 minutes to polish. So the number of watch Y must be at least 1/3 the number of watch X. And the factory operates for a minimum of 8 hours to assemble and a maximum of 10 hours to polish in a day. So, write 3 equations that describe the situation above. Okay, so kalau kita tengok kat sini, pertama dia cerita tentang masa kan. Jam X ni masa dia untuk pasang dia adalah 30 minit, nak polish tu pula untuk 15 minit. Manakala yang jam Y pula 20 minit nak pasang, 15 minit nak polish. Jadi bilangan jam Y pula mesti sekurang-kurangnya 1/3 bilangan jam X. And then kilang ni beroperasi minimum dia 8 jam sehari untuk pasang dan maksimum 10 jam sehari untuk mengilat. Jadi kalau kita tengok kat sini, okay, untuk equation yang pertama 30 minit untuk jam X, 30 minit jam X iaitu untuk kita pasang tadi assemble, tambah dengan 20 minit untuk jam Y. Okey, sorry. 20 minit jam Y. Okey. Mesti tak sekurang-kurangnya, okey, greater than and equal 480. Okey, 480. Dia punya pasang tu 8 jam So okey, so ini adalah equation inequality yang pertama ni untuk assemble. Okey, assemble atau pasang lah. Okey, pasang. Kita ada dua jenis jam kan. So kita pasang dua-dua lah. Satu untuk jam X, satu untuk jam Y. Dan ini adalah dalam minit. Jadi 30 minit tambah dengan 20 Y. And then untuk yang pasang tadi dia ada bagi tahu ayat dia maksimum tau. Okey, kita tengok kejap ayat dia maksimum. Okey, so a maximum of 10 hours. Okay, the factory operate for a minimum of 8 hours to assemble. Maksudnya minimum dia kena 8 jam. Jadi ni mana datang 480 ni adalah 8 jam darab dengan 60 minit. Kenapa kita kena tukar pada minit? Sebab kita guna yang constant untuk X dengan Y kat sini semua dalam minit. That's why kita dapat 480 ni. Dan dia kata minimum kan. Maksudnya paling sikit kena 8 jam. Jadi you kena buat lebih daripada 8 jam lah. So lebih 480. Okay, so kita dapat equation yang pertama. And then kita boleh simplify. Kita bahagi dengan 10. So kita dapatlah 3X tambah 2Y greater and equal 48. Untuk kita nak lukis nantilah kat graf kita. Dan nak jawab untuk inequalities yang pertama. Okay, inequalities yang kedua tentang okay, ni polish. Sekarang tadi assemble kan, pasang kan. Sekarang yang polish pula, mengilat. Sebab dia bagi maklumat dua-dua. Jadi untuk jam X tadi dia bagi tahu 15 minit. Okey, ni minit. Untuk jam Y pun 15 minit juga. And then kenapa ini less than and equal 600? Okey, tadi kita tengok ayat untuk yang polish. Okay, and a maximum of 10 hours to polish. Maksudnya, paling maksimum kena 10 jam sahaja. 10 jam. Jadi, kita guna yang ini dalam minit. Ini pun dalam minit. Maka kita tukarlah semua dalam minit. So, jadi darab 60 lah yang ni. That's why kita dapat 600. Ini dia kata kena maksimum. Maksimum. Jam tu
jam kan. Jadi tak boleh lebih daripada 10 jam. Jadi kena less than and equal lah. Okey, boleh? Tu equation kita inequalities kita yang kedua. So, kita boleh simplify, kita bagi dengan 15, kita dapat X tambah Y sama dengan 40. Okey, boleh? Okey, kemudian yang ketiga, dia bagi tahu maklumat tadi, bilangan kan. The number of wash Y must be at least 1/3 the number of H. Jadi maksudnya Y at least, okey, sekurang-kurangnya kan. Okey, jadi kena bilangan Y ni dia mesti lebih besar daripada 1/3 X. Okeylah, ini untuk yang ketiga. So kita dah dapatlah 3 inequalities yang pertama. Okey, kemudian soalan yang kedua, soalan B. Jadi soalan A kan, dia suruh kita write 3 inequality that describe the situation above. So kita dah dapatlah tadi. Okey, kemudian soalan B, dia suruh kita construct, okey, and shade the region that satisfy of 3 inequality. Okey, so kita kena lukis di atas kertas graf. Maka nak lukis atas kertas graf, kita dah lukis kat sini. Okey, so ni kertas graf teacher. Okey, macam mana teacher nak lukis kertas graf? Okey, satu, kita tengok ada 3 inequality tadi kan. Okey, yang pertama yang ini, Y sama dengan 1/3 X ni. Okey, how you want to draw your graph? Okey, ini back to basic lah. Balik semula kepada you belajar sebelum ni macam mana nak lukis graf. At least kena ada table kan. Okey, buat table. Okey, isi nilai X and then isi nilai Y. At least lah you nak buat apa. Okey, katakanlah X kosong. So bila X kosong, Y berapa? Kosong. So you pun nampak, you plot lah pada 0, 0. Okay, kemudian contoh teacher letak sini. Okay, kalau boleh, sebab dia kan fraction tu kan. Jadi kita ambil nombor yang cun lah sikit nak kira. Jadi teacher ambil X teacher ni 30. So bila 30, 3 dengan 30 simplify tinggal 10 kan. Jadi cari mana 30. Okay, nilai X ni 30 sini. Okay, kemudian Y ni 10. So plot sini. Okay, and then use your ruler and join the point. So join the point, straight line lah. So you dapatlah graf untuk inequality yang pertama ni, Y sama dengan 1/3 X. Tu cara dia. So untuk semua inequalities tadi, okay, you sketch your table and then substitute value X and then you got your value Y, you plot. Okay, so ni untuk yang 15X tambah 15Y sama dengan 600 punya equation kan. Jadi macam yang ni dah cantik dah, Y sama dengan 1/3. So kalau macam ni macam mana nak lukis graph teacher? Okay, first teacher advise you change to gradient form. Okay, so this is your 15Y, 15Y equal negative 15X plus 600. And then Y equal negative 15 over, negative 15X over 15 and plus 600 over 15. Macam biasa kita cari yang equation untuk yang kita punya gradient form. So this is negative X plus, okay, kita tengok 600 bagi 16. Kita dapat 40. See? Bila kita dah tukar kepada gradient form, kan dah senang sikit ni. Nampak? Apa maksud 40 kat sini ni? 40 kat sini ni adalah kita punya Y intercept. Okay, so plot lah dekat sini. Nampak? Y sama dengan 40. And then, macam mana nak plot yang ini? Okay, kita try jika X 0. If X 0. So, Y dapat berapa tu? Nampak? Bila X 0, Y equal negative 0 plus 14. So, jadi Y sama dengan 14 lah kan? So, ini dah tadi kan. X 0, Y 14. Terbalik teacher ni. Teacher nak cakap Y sebenarnya. Okay, sorry. Kalau Y yang 0. Okay. So, sekarang ni X lah. Okay. So, kalau Y yang 0. So, 0 equal negative X plus 14. So, ni jadi X equals 14. So, maksudnya X kita 14. So, tanda kat sini.
Add 14, Y0. And then use your ruler. Okay, join. Sekarang nampak? Join. So, dapatlah line tu untuk bagi equation 15X tambah 15Y sama dengan 600 ni. Boleh? Okay, next kita ada satu lagi. Iaitu 30X tambah 20Y sama dengan 480 ni. Macam mana nak lukis teacher garis ni? Okay. Sama juga. Okay, 30X tambah 20Y sama dengan 480. Step dia sama saja. Okay, kalau kita nak lukis garis lurus kita tu, how to draw your straight line graph tu, you change your equation into gradient form. So, make Y as the subject. Okay. And then, negative 30 here ni bagi 20X tambah dengan 480 ni bagi dengan 20. Okay. So, this is Y equal negative 3/2 X plus ni jadi berapa ni? 24. Okay. So, sekarang macam teacher suka guna yang simple lah. Kan kita punya X ni kan ada 10, 20, 30 kan. Jadi teacher ambil lah. Okay. If X equal 20. Maksudnya kita gantilah. Okay. Dalam equation tu. Jadi Y sama dengan negatif 3/2 darab 20 tambah 24. So, ni jadi 10, 24 tolak dengan berapa tu? 30 kan? Betul tak? Kejap. Teacher ni salah kira ke ni? 480 bagi 20. Betul lah 24. Okay. So, ini jadi 10. 24 tolak 30. X 20. X 20. Y sama dengan betul lah. X sama dengan negatif 6 kat sini. Patutlah teacher tak terperasan. Dia punya ni. Ni. Tu titik yang pertama. Okey. Teacher tak perasan tadi. Negatif kan kat bawah kan. Okey. Kemudian teacher ambil dia punya y-intercept lah. Kalau kita tengok sini 24 kan. Terus tanda 24 kita. Sini kan 24. Okey. So, untuk nak lukis garis kita punya graph ni, to draw your straight line graph, so tak payah ganti banyak titik. Assume lagi cepat, lagi bagus, lagi simple, lagi cepatlah kerja kita. So, ambil je dia punya y-intercept and then cuba ambil satu lagi titik, x-intercept. Lagi senang lah. Okey, kalau dia ada x-intercept dengan y-intercept lah. Okey, so ni, nampak? Okey, cepat garis. Okey. Okay, draw your ruler. Okay, nampak. So, dapatlah graf untuk 3 inequality tadi. And then, diselorekkan kan. Jadi kita tengoklah. Tadi yang 1/3 X tu lebih besar ke lebih kecil? Okay, greater than kan. So, kawasannya ke atas. Okay, yang 30X plus 20Y. Yang ini pun greater than equal 488. So, kawasan dia ni pun ke atas. Okay, yang ini 15X plus 50Y ni less than X equals 600. Maka dia ke bawah. Jadi menyebabkan inilah kawasan yang patut kita shaded. Okay, jelas? Okay, so ini jawapan untuk soalan B. Okay, next kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, kita dah siap soalan B. Okay, untuk soalan C. If each of wash X is sold at 300 and each of wash Y is sold at 500, find the maximum income. Maximum income. Jadi, kat sini kita nak cari maksimum pendapatan kan. So, apa yang kita kena buat? Okay, kita tengok ya. Okay, kita tak ada lagi inequality ataupun equation yang melibatkan pendapatan dekat atas tadi. Perasan tak? Ini berkaitan dengan masa, minit. Ini pun berkaitan dengan masa, minit. Ini berkaitan dengan bilangan. Jadi kita tidak ada lagi yang melibatkan dengan jumlah pendapatan duit. Jadi dia bagi tahu kalau X ni dia jual RM500,
Y ni dia jual RM300. Okey. Kita tak ada lagi. So, kita assume dulu sebagai K. And then, katakan sekarang teacher ambil K teacher ni sama dengan 7,500. Okay, kita kena ada equation dulu baru kita boleh lukis kita punya line tu untuk kita nak cari kita punya titik optimum. Jadi macam mana teacher dapat 7,500K ni? How? Okay, ini nilai dia bebas. Kita boleh ambil daripada graf. Tapi teacher nasihatkan carilah titik yang mana kita boleh gunakan dan gantikan dalam kita punya equation ni nanti senang nak kira. Okey, contoh. Okay, kita guna kertas graf tadi. Okey, nampak Teacher guna titik ni. Ni titik ni. Ni kan 15 tu. Okey, lepas tu teacher guna titik ni. 15 tu. Okey, teacher tak boleh ambil mana-mana garis yang dah teacher lukis ni sebagai teacher punya guideline untuk nak cari optimum value. Sebab apa? Sebab dia tidak ada relation. Itu semua berkaitan dengan masa, dengan bilangan. Kita nak yang jumlah duit. So, kita ada new inequality lah, new equation. Iaitu 500X plus 300Y. Jadi, teacher pun ambil lah sama dengan teacher punya K tadi 7,500. Okey, macam mana teacher dapat 7,500? Okey, first, teacher nak ambil titik ni. Y15 ni, okay, sorry, bukan Y15. Sini adalah 0, 15 and this one is 15, 0. Okay, apa teacher buat? Okay, so daripada sini, teacher buatlah teacher punya line untuk kita nak cari optimum tu. Okay, teacher just sambung je. Okay, daripada titik yang teacher tanda tadi tu. Okay, maksudnya kalau you nak ambil titik lain pun boleh. Boleh je jadi garisan ni lain. Okay, jadi garisan inilah teacher guna untuk teacher nak cari teacher punya optimum value. Okay, dia bagi tahu apa pendapatan yang paling tinggi kan. Jadi kita tengok. Itu cara dia Okay, so ni 15 kan. And then, nampak. Bila you ambil 15 dengan, bukan 15. Teacher ni. Yang ini 15. Yang ni 25 ni. Ni nampak 20. Ni 25. Sorry, 25 15 kat sini. Okay. So, you gunalah titik yang you ambil tadi tu. Okay. Yang you, macam mana you dapat 7,500 ni. Okay. You ambil titik yang you assume tadi nak guna untuk sebagai garisan tu. Yang dotted line tu. Untuk you senang nak cari nilai optimum. Okay. 15 ni dengan 25 ni. Iaitu ini nilai X. Ini nilai Y. You ganti dalam ni. So, 500 darab dengan 15 tambah dengan 300 darab dengan 25. You akan dapat 7,500. Itu yang jadi teacher boleh ambil K teacher 7,500 tu. Jelas Okay, so sekarang bila dah dapat 7,500, jadi kita pun assume lah. K kita sekarang adalah 7,500. Jadi teacher simplifykan lah. 5X tambah 3Y sama dengan 75. Teacher bagi 100. Okey, ni nak buat apa ni? Okay, inilah equation nanti. Kita nak gantikan titik optimum kita XY koordinat ni dalam ni. Jadi, hasilnya adalah itulah yang kita boleh kira untuk pendapatan maksimum. Okey, sekarang macam mana dapat titik optimum 30/10 ni? Okey, tadi kita dah buat kan garisan dotted tu kan. Okey, apa tujuan kita buat garisan dotted tadi tu? Sebab kita nak cari optimum punya kan. Jadi caranya, okey, letakkan pembaris kita pada garisan teacher dotted tadi tu. Okey, kemudian kalau you perhatikan, you ada berapa titik sekarang dekat graf you? Okey. 1, 2, 3, 4. Kita nak yang pendapatan maksimum tadi kan. Jadi, of course lah kan, yang ini dengan yang ini bukan maksimum lah tu. Tu minimum. Okay. Yang paling maksimum ni yang paling last kali kita sentuh. Jadi, letak pembaris you tu. Okay. Gunakan you punya tangan slowly and sharply lah. Okay. Dengan gerakkan, move your ruler until you touch the last point. See? You sentuh yang ni dulu kan. Maka ini bukan optimum lah. Jadi tinggal siapa lagi yang belum sentuh? Tinggal yang ni je. Maka garislah sikit line tu. Okay, sorry teacher dah ni sikit. Okay, teacher gerakkan tadi. Kan? So ini yang last point kan. Okay, buat garisan sikit. Okay, buat garisan sikit. Menunjukkan, kita dah jumpa dah. Kita punya optimum value. Kat mana? Dekat titik ni. Okay, baca. Berapa tu? 30. Jadi X kita 30.
Y berapa tu? 10. Nampak? Y kita 10. Jadi titik optimum kita ni, kita dapat 30, 10. Jadi buat apa? Sekarang gantikan titik ni ke dalam persamaan yang kita dapat daripada, bukan dapat, yang kita diberi tadi. Sorry. Dia bagi kan. Ada soalan dia dah bagi apa yang dah dalam garisan yang kita lukis. Ada soalan belum lagi. Jadi kita baru bina. Sekarang ni yang ini kita baru bina. 5x tambah 3y sama 75 tadi tu kita baru bina garisan tu. Okay, so sekarang kita dah dapat dah titik optimum 30, 10 tu, gantilah. Dalam 500 kali dengan x ni tambah dengan 300 kali dengan y sama dengan berapa hasil dia. Sama jugalah kalau you nak ganti dekat 5x tambah 3y tu pun boleh. Okay. So bila kita gantikan, so dapat berapa? 18,000. Okay. Jumlah pendapatan paling maksimum adalah 18,000. Okay, boleh? So tu cara dia untuk kita nak cari nilai maksimum bagi soalan C. Okay, so that's all for question number 1. So teacher mengharapkan dengan tunjuk ajar soalan nombor 1 ni, okay, helps you to answer for this linear programming question. Okay, see you next question. Bye.